Hai semua, nama saya Lai Changyun. Halo, nama saya adalah Yingjie. Nama saya Eng Xiang Hui. Nama saya Joven C. Saya Ho Chun Suan. Saya Li Junjie. Nama saya Liao Wai Ho. Saya Xia Yihong. Nama saya Kong Junhen. Oke, hari ini kita akan membincangkan tentang Isu COVID-19. So, virus corona juga dipanggil COVID-19. Dia adalah penyakit yang menyebabkan berjuta-juta kematian. Jadi, dia adalah penyakit yang sangat serius dan berbahaya. Biasanya, dia akan menyebabkan gangguan kepada sistem pernafasan kita, yaitu dari hidung kita sampai ke paru-paru kita. Dia juga adalah jangkitan paru-paru yang berat hingga kematian. COVID-19 ini bermula di kota Wuhan, yaitu dari China pada akhir Disember 2019, yaitu tahun lepas lah. Okay. Dia merebak dengan pantas sampai ke semua negara sehingga hari ini. COVID-19 ini merebak melalui percikan air, yaitu droplet dari saluran pernafasan kita. Okay, sini saya akan memberitahu beberapa symptoms yang kita boleh jumpa lah, nampak apabila itu COVID-19 dijangkiti oleh sesiapa. So, sini adalah simptom yang paling biasa, yang serius, dan last sekalinya ialah yang kurang biasa. So, saya akan pass ke orang yang seterusnya. So, thank you. Terima kasih. Hey, lama tak jumpa. Perasan tak, sejak kebelakangan ini cuaca tak begitu panas berbanding dengan dulu. Ya, sebab semasa PKP, aktiviti manusia yang boleh menyebabkan kesan rumah hijau telah dikurangkan. Sebagai contoh, menaiki kereta untuk bekerja atau asap dari kilang. Betul tu. Pelepasan karbon dioksida dan karbon monoksida yang menyebabkan peningkatan suhu dapat dikurangkan dengan PKP. Bukan itu saja, Sungai Melaka yang di Melaka dan Sungai Kim Kim di Pasir Gudang telah menjadi jernih sebab kekurangan aktiviti pencemaran di kawasan sekitar dia. Ya, kekurangan gas-gas yang dari kereta dan kilang telah memperlahankan pencairan lapisan ais kutub dan peningkatan panas laut. Ya, tambahan pula, bilangan haiwan yang mengalami kebubusan telah meningkat semasa penularan wabak COVID-19. Contohnya, jumlah pendaratan penyu di Ado Gajah, Melaka meningkatkan semasa PKP. Spesies pokok damar hitam siput daun besar yang dilaporkan pupus pada 2010 telah berjaya ditemukan semula di hutan simpan pelagat. Walaupun penularan COVID-19 telah memperbaiki alam sekitar, tapi saya berharap wabak COVID-19 boleh tamat dengan secepat mungkin. Ya, saya setuju dengan apa yang kamu katakan sebab wabak COVID-19 telah membawa impak yang besar terhadap kehidupan kita. Ya, ini memberi peringatan kepada semua untuk menjaga alam sekitar dengan baik. Betul tu. Kita haruslah menghargai alam sekitar. Untuk sektor teknologi pula, saya akan menekan pada e-learning dan e-work. Selama ini, semua aktiviti akan dilakukan dalam kawasan sekolah ataupun premis kerja. Selepas PKP, semua tempat pengajian telah pun mengubah suai cara pengajian mengikut SOP yang telah disediakan oleh kerajaan. Disebabkan oleh norma baru ini, semua pelajar dan pensyarah telah pun menyesuaikan diri dengan membuat kerja atas talian. Aplikasi sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Skype, Google Meet, Google Classroom, Webex serta Google Office amat membantu semua pihak untuk mengongsi maklumat di antara satu sama lain. Dengan ini, beribu-ribu pelajar tidak perlu menghadiri sekolah secara fizikal. Di samping itu, dapat mengelakkan penimbulan kluster baru di kalangan pelajar. Seterusnya ia membeli barang atas talian. Sebelum PKP dilaksanakan, rakyat membeli barangan harian dan makanan di tempat-tempat pusat pembeli belah dan pasar rakyat.
Tetapi selepas PKP dilaksanakan, segala aplikasi atau platform atasan contohnya GrabFood, Shopee, Lazada, dan Foodpanda digunakan oleh rakyat untuk membeli barangan harian dan makanan. Aplikasi ini dapat mengelakkan rakyat berkumpul secara beramai-ramai di sesuatu tempat dan dapat memutuskan rantaian penyebaran virus COVID-19. Selain itu, dia juga mendukungkan penggunaan e-wallet yang dapat menggantikan wang tunai kerana penggunaan wang tunai kemungkinan virus akan berada di atas wang tunai. Konklusinya, COVID-19 ialah bencana di seluruh dunia dan COVID juga merupakan satu amalan kepada semua manusia supaya memelihara dan memelihara alam sekitar dan tidak merosakkannya demi diri sendiri. Adakah anda pernah memikirkan bahawa penutupan benda menyebabkan penggunaan kertas telah dikurangkan? Terdapat banyak pokok yang telah dipelihara dalam keadaan ini. Disebabkan perintah kawalan, jumlah gas exhaust yang dikeluarkan oleh kereta dan kilang juga berkurang. Semua orang telah mula menggunakan aplikasi-aplikasi di dalam telefon pintar untuk membeli barang serta menguruskan perniagaan. Kebanyakan kedai telah disewa sebagai stok untuk menyimpan barang-barang jualan. Terdapat juga banyak syarikat pengangkutan ditubuhkan untuk memenuhi pasaran sekarang. Oleh itu, COVID-19 telah mengubah kehidupan semua orang dan saya yakin bahawa kita akan mengetahukan jenis kehidupan kita sekarang walaupun COVID tidak dapat mengancam kita lagi pada masa depan. Okey. Hari ini saya akan memberitahu anda tentang tanggungjawab paramedik. Tanggungjawab paramedik yang pertama ialah paramedik adalah melaksanakan combat atau dikenali sebagai Coronavirus Mobile Test Unit. Mereka melakukan combat ini adalah untuk mengambil sampel daripada COVID-19 pesakit. Dan combat ini dia akan meringankan risiko paramedik daripada dijangkiti COVID-19. Yang kedua, paramedik juga adalah memberikan ceramah kepada masyarakat untuk meningkatkan tahap kebersihan mereka. Yang ketiga, paramedik juga hendaklah melakukan disinfeksi di setiap lokasi berlakunya COVID-19, termasuklah pusat membeli belah, pasar raya dan sebagainya. Yang terakhir, tanggungjawab paramedik adalah paramedik hendaklah memberikan rawatan dan penjagaan yang rapi kepada pesakit dan pesakit di bawah siasatan atau dikenali sebagai person under investigation. Ini dapat meringankan stres yang dialami oleh pesakit tersebut. Ahli kerajaan memainkan peranan yang sangat penting kerana mereka mampu menguruskan masalah penyakit COVID-19 dengan lebih baik. Contohnya, mereka tidak seharusnya mengadakan pilihan raya kerana ini adalah salah satu
punca yang menyebabkan peningkatan kes positif COVID-19. Dr. Noor Hisham juga memainkan peranan yang sangat penting. Beliau sentiasa memberi pengumuman tentang COVID-19 seperti kes baru, kes sembuh, jumlah kes aktif, dan kematian baru mengikut negeri pada setiap hari. Beliau juga sentiasa memberi amaran dan menasihati rakyat supaya tidak keluar dari rumah kecuali ada urusan penting sahaja untuk menurunkan kes positif COVID-19. Sebagai rumusannya, walaupun COVID-19 telah meruntuhkan keamanan dan kesejahteraan negara kita, tetapi sehingga kini, pihak-pihak tertentu seperti pihak polis, pasukan doktor dan juga pemerintah masih mencari ikhtiar untuk menentang COVID-19 dengan sepenuh hatinya. Sebagai contoh, doktor yang telah bersara pun balik ke Barisan Harapan untuk merawat pesakit corona. Bagi polis, mereka telah mengawal keselamatan kami dan juga menjalankan sekatan jalan raya. Bagi pemerintah pula, mereka akan mengeluarkan dasar-dasar yang sesuai bagi menentang COVID-19. Tuntasnya, semua pihak perlu bekerjasama bagai au dengan tebing untuk mengatasi COVID-19 yang telah mengancam seluruh dunia. Rakyat tidak harus bagai enau dengan berluka, melepaskan pucuk masing-masing dan hangat-hangat tahi ayam untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita harus menghargai sumbangan ahli paramedik dan ahli kerajaan dalam mengawal COVID-19 merebak di negara kami. Akhir sekali, semoga semua orang dapat bebas dari COVID-19 pada masa hadapan yang tidak jauh lagi. Sekian, terima kasih.